Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'al lima yurid, manna alaina bisiyami Ramadan wa idrakil 'id, wa amhala ibadahu liyatubu ilayh, wa wa'adahum subhanahu bil jannati wal mazid. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla dengan setinggi-tingginya, kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat lagi berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada tahun ini genap 30 hari kita berpuasa. Jalan untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla dibuka seluas-luasnya kepada kita, diberi nama lebuh raya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat sidang hari raya yang dihormati dan dikasihi sekalian, perjalanan kita selama sebulan seolah-olah kita masih lagi terasa bagaimana gembiranya kita nak sambut Ramadan. Artinya terlalu dekat, hanya beberapa jam sahaja. 24 jam kali 30 hari terlalu sedikit. Tetapi itulah masa yang diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita kembali kepadanya menjadi manusia yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat, peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu sudah luas. Masa yang diberi cukup. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahniah kepada siapa yang telah dapat memenuhi masa yang diperuntukkan itu dengan puasa, dengan salat, al-qiyam dan juga membaca Al-Quran. Kita tak boleh kata kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Masa telah berubah. Tidak mungkin kita berkata sedemikian untuk kita melepaskan diri kita daripada ikatan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dengar cerita orang-orang dahulu yang beribadat kepada Allah Ta'ala begitu kuat, ada orang yang tak tidur malam di bulan Ramadan semata-mata berdiri membaca Al-Quran. Apa kurangnya di zaman kita ini ramai juga orang yang tak tidur malam. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berqiyam. Itu kategori yang kita nak. Kategori yang merugikan kita iaitulah orang tak tidur malam tetapi melakukan perkara-perkara yang lara, leka, lalai yang tak ada faedah. Sama ada duduk tunggu di kedai-kedai colek, ataupun menghabiskan masa dengan cerita-cerita dalam TV, ataupun duduk berbual-bual yang tak ada faedah. Kita mengatakan, saudara, kalau itulah kerja kamu buat di malam-malam Ramadan, baiklah kita tidur untuk kita bangun salat subuh, bangun bersahur, salat subuh berjamaah, itu lebih baik. Namun begitu, para jemaah sekalian, Aidukum Mubarak. Hari raya kita ini hari raya yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla.
Dinamakan Eid kerana ia berulang setiap tahun. Setiap tahun berlakunya berulangan. Setiap tahun kita ada hari raya, alhamdulillah. Wa'idukum biiznillahi sa'id. Hari raya kita juga hari raya yang bergembira. Wa taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum wa salawatikum wa sadaqatikum wa jami'a ta'atikum. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kabulkan semua ibadat-ibadat baik yang telah kita lakukan. Kerana itulah seorang ulama salafus salih yang hebat, ketika berada di bumi Arafah pada musim haji, di saat waktu ghurubis syamsi, waktu matahari sudah hampir terbenam, bermakna sudah hampir tempoh nak tamatnya waktu wukuf, orang ramai pergi cari Syekh. Kelihatan dia sedang duduk di atas lututnya, sedang menangis begitu teresak-esak. Orang tanya Syekh, waktu wukuf sudah hampir berakhir, siapakah manusia yang tidak baik yang berada di Arafah ini? Jawab Syekh, iaitulah orang yang bersangka tidak baik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyangka Allah Ta'ala tidak memberi keampunan kepada orang yang berada di sini. Maka para jemaah sekalian, saya juga berkata kepada tuan-tuan dan puan-puan, absyiru wa ambilu. Ambillah khabar gembira setelah kita selesai daripada menunaikan puasa. Walitukmilul iddata, kita menyempurnakan puasa kita. Walitukabbirullah, kita bertakbir. Alhamdulillah, satu perkembangan yang baik pada tahun ini. Kita lihat takbir lebih kuat daripada suara bedil. Mungkin faktor kawalan pihak keselamatan ataupun kesedaran daripada masyarakat tidak mahu membazir. Saya mengatakan alhamdulillah. Maka pada hari raya ini biarlah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, kerana kita telah menjadi manusia yang baik. Kita telah bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, bahawa Allah Ta'ala kabul amal yang telah kita lakukan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hari raya yang dihormati dan dikasihi, biasanya selepas ibadat-ibadat yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita bertakbir. Kenapa? Tanda kemenangan. Bagi orang laki-laki disunatkan bertakbir dengan suara yang kuat. Orang perempuan bertakbir secara perlahan-lahan. Suatu gambaran yang saya nak kita semua gambar dalam kepala kita, iaitulah apabila kita keluar di mahsyar, ketika kita dikumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil orang-orang yang berpuasa, ayuhas saimun, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke dalam pintu ar-rayyan, pintu syurga yang disedia khas untuk orang berpuasa. Tuan-tuan bayangkan, setiap orang akan dipanggil mengikut keadaan dia. Kalau dia ni ahli puasa, dia masuk pintu puasa. Kalau dia ni ahli salat, ahli salat, masuk ikut salat, dan seterusnya. Apabila mendengar tentang pintu-pintu syurga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala wa ardahu telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah tidak seorang saja dipanggil daripada semua pintu? Nabi kata, balah, ada ya Abu Bakar. Maka apabila Nabi tanya, siapa di kalangan kamu hari ini yang salat? Abu Bakar kata, saya. Siapa yang berpuasa? Saya. Siapa yang sedekah? Saya. Siapa yang ziarah orang sakit? Saya. Siapa yang salat orang mati? Saya. Para jemaah sekalian, rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Diberinya peluang kepada kita seluas-luasnya untuk kita sampai kepada pintu-pintu yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalaulah kita yang hidup ini tidak mengambil peluang, kita yang hidup ini tidak mengambil jalan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana keadaan kita di akhirat? Di saat ketika perhimpunan di mahsyar,
Orang lain dipanggil, ta'al fulan, mari sini wahai fulan, masuk ikut pintu ni. Tiba-tiba kita terdongak kepala, terangkat kepala berfikir, aku nak masuk pintu mana? Puasa pun tak cukup, solat pun tak kuat, dan berbagai-bagai lagi keadaan-keadaan yang menunjukkan kita tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itu bagaimana kita nak kata? Di saat itu bagaimana keadaan kita? Sehingga para ulama meletakkan suatu garisan. Di antara tanda husnul khatimah seorang itu baik, iaitulah apabila dia mati terpercik peluh di dahi. Al-mu'min yamutu bi'arqil jabin, mati dalam keadaan berpeluh di dahi. Para ulama membincangkan tentang hadis ini. Kenapa? Maka jawabnya, karena dia malu dengan Allah Azza wa Jalla. Di saat rohnya nak bawa bertemu dengan Allah, ketika itu kita nampak amalan kita terlalu sedikit. Ketika itu kita nampak persiapan yang kita nak bertemu dengan Allah terlalu kerdil. Ketika itu kita akan menyesal kita malu di hadapan Allah Azza wa Jalla, tetapi malu yang tidak berguna. Para jemaah sekalian, karena itulah saya kempen sebelum Ramadan. Beberapa tip persiapan menyambut Ramadan, apa yang patut kita buat? Di antara perkara yang kita fokuskan tentang, iaitulah islahul qulub, damaikan hati kita dengan orang. Di antara perkara yang kita fokus, bagaimana nak gilap hati kita daripada dosa dan maksiat. Di antara perkara yang kita fokus, iaitulah tentang baca Quran, zikir dan qiyamul lail. Tuan-tuan yang telah memilih jalan-jalan yang telah kita fokuskan itu, kita mengatakan alhamdulillah. Tetapi kalaulah kecuaian itu hari ini baru kita sedar, setelah berlalunya Ramadan, tuan-tuan jangan kata insya-Allah kita tunggu Ramadan akan datang. Kita mengatakan la, tidak ada siapa tahu Ramadan akan datang, kita hidup ataupun kita mati. Para ulama mengatakan Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah itulah yang kita sembah di luar-luar di sebelah bulan yang lain. Maka para jemaah sekalian, tidak ada hak untuk kita menangguhkan taubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau terlepas Ramadan, di hadapan kita masih ada lagi ruang yang begitu besar. Para jemaah sekalian, ketika ini kita teringat kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buatlah kebaikan kerana Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang baik. Surah Al-Baqarah 195. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, qasaman billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ma zanna ahadun billahi zannan illa a'tahu ma yazun. Tidak ada seorang hamba yang bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla setelah kita melakukan ibadat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita lakukan salat, kita lakukan puasa, kita keluarkan zakat, kita mengerjakan haji setelah mempunyai kemampuan. Selepas daripada itu kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala kabulkan. Kadang-kadang bila kita dengar ceramah motivasi menceritakan kepada kita keadaan orang-orang saleh, mereka ini apabila selesai daripada beribadat, mereka menangis. Ma'thur dinukilkan daripada beberapa orang salafus salih, di kalangan mereka apabila selesai beribadat puasa, mereka berdoa 6 bulan supaya Allah kabulkan. Bukan bermakna mereka tidak ada husnuzan billah, tetapi itulah pergantungan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita mengatakan, ya Allah, walaupun hamba-Mu ni kerdil, melakukan salat dalam keadaan yang begitu parah dari sudut khusyuknya, melakukan puasa yang tercalar dengan pantang larang yang tidak dijaga, bazar Ramadan, bazir Ramadan, kita hadir semua tempat, melakukan ibadat, pergi tarawih pun tak habis, lari tengah jalan, tetapi kita masih lagi mempunyai ruang untuk kita mengadu kepada Allah Azza wa Jalla bahawa ya Allah, itulah kemampuan yang aku ada pada tahun ini, maka anugerahlah kepadaku untuk tahun-tahun yang akan datang supaya dapat menyempurnakannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah sekalian, beberapa isu yang akan saya sebut dalam khutbah nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Isu yang pertama iaitulah isu menjaga solat. Hari ini di antara kepincangan besar bila kita lihat orang-orang dewasa dan orang muda-muda tidak begitu cakna dengan solat. Itu solat, sama ada dia solat seorang-seorang ataupun tak solat. Itu yang pertama, mesti kita kena ambil berat. Berapa kali tuan-tuan celik mata kepada anak-anak yang tak bangun solat? Tapi Masya Allah, bersungguhnya kita sanggup tarik rotan, sanggup penampak anak kalau anak tak liat bangun daripada nak pergi sekolah. Kalau anak kita tak dapat skor yang kita harapkan, kita akan sembunyi dalam rumah. Tetapi anak-anak tak salat, berapa kali kita menangis? Berapa kali kita ambil tindakan? Berapa kali kita buat satu ulang kaji bagaimana untuk meningkat naikkan taraf salat kita? Kerana itulah saya sangat duka cita dan sedih bila kita berjalan di kawasan kita ini, tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kadang-kadang kita tengok bila dia orang ni pergi solat, tak nampak di masjid, tak nampak di surai balasah, tak ada. Surau pun tak ada, balasah pun tak ada. Makcik-makcik tu daripada lalu pagi ke lalu petang ke, begitulah. Dengan rambut yang tidak tutup auratnya, dengan pakaian yang tak patuh syariahnya. Kadang-kadang kita berjalan di pinggir bandar, sama berjalan dalam hutan di kampung orang asli dan sebagainya. Kita mengatakan kita orang beragama, kita ada agama, tetapi pokok tunjang yang mesti kita buat selepas daripada dua kalimah syahadah, iaitulah solat. Kalau solat kita cuai, sama ada kita tak solat langsung, wal-iyazubillah, itu sangat berat. Ataupun solat tetapi di akhir-akhir waktu cuai, tidur, tak tahu mana, sibuk sana sini, akhirnya dipanggil jamak 5. Orang boleh jamak 2 ya, dia jamak 5 pun ada. Maka tuan-tuan boleh terlihat dalam tubuh kita, di dalam diri kita, dalam keluarga kita akan berlaku satu kepincangan, takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Iaitulah apabila mereka tidak salat, maka segala sebab bala dan pustaka yang menimpa di atas diri kita dan keluarga berpunca daripada kita tidak salat. Terlalu banyak ayat-ayat Quran yang mengancam kita tentang perkara ini. Maka didiklah anak-anak kita supaya salat. Apabila manusia mula cuai dengan salat, mereka akan mula terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kadang-kadang dalam kepala kita ni, bila kita kata tak baik, dia duk mikir pergi berzina, pergi bunuh orang, itu yang tak baik. Kita mengatakan bukan semuanya di situ. Tetapi perkara yang mampu dibuat oleh orang yang kelihatan baik, iaitulah apabila kita mula bercakap bohong, menipu, pecah amanah, ambil benda-benda orang tanpa hak, tak kira saham patuh syariah ke tak patuh, kita gomor belaka. Bila orang beri nasihat, dia kata jangan main-main, awak bukan pandai ekonomi, yang bawa saham kita ni iaitulah orang hebat-hebat. Jadi dia akan mari titik tolak itulah. Nabi kata alaikum bisidqi, hendaklah kamu bersifat benar. Kerana as-sidqu yahdi ilal birri, benar akan pergi kepada kebaikan. Tetapi kalau kita mula bercakap bohong, maka dia akan pergi pada khianat, dia akan pergi, maka itu dia panggil susur galur yang begitu dahsyat. Maka para jemaah sekalian, punca berlakunya perkara ini, kata di para ulama, berpunca daripada manusia itu tidak salat, wal-iyazubillah. Dan hari ini kita lihat beberapa pemikiran yang terpesong, yang saya rasa sangat penting untuk disampaikan kepada para jemaah, iaitulah pemikiran liberal. Mereka letak Islam liberal, jawabnya tidak, itu pemikiran liberal yang dibawa daripada barat yang tidak patut dinisbah kepada Islam. Islam itu agama mari daripada Allah Azza wa Jalla. Inna dina indallah Islam. Maka lahir daripada liberal inilah timbulnya berbagai-bagai kumpulan dalam negara kita ini.
ada kumpulan G25, ada kumpulan Sister Islam, ada kumpulan tu, kumpulan ni, tapi kita nampak mereka menempel nama kepada Islam tetapi amalannya menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala begitu dahsyat. Suatu kumpulan yang timbul dalam masyarakat kita yang memang wujud seperti api dalam sekam, tak padam. Bila mari angin bertiup, keluar balik asap. Bila mari tenang, dia tenang. Iaitulah ajaran sesat, iaitulah ajaran yang berpegang hanya kepada Quran mengikut tafsiran mereka. Ini satu ajaran yang sukar kerana dia dianuti oleh kumpulan-kumpulan elit, orang-orang besar dalam negara, yang kita sukar untuk nak kesan mereka, kecuali beberapa nama yang telah diisytiharkan, yang dia sendiri telah mengisytiharkan dirinya kumpulan berpegang dengan Al-Quran ataupun dinama dengan kumpulan anti hadis. Para jemaah sekalian, ini semua kumpulan-kumpulan yang cukup dahsyat, yang patut kita ambil perhatian yang berat. Sebab apa? Kita bimbang nanti di sana anak-anak kita akan terjebak kerana mereka masih muda dan masih lagi mencari apa yang patut. Macam-macam kumpulan ada atas dunia ini yang kita patut hati-hati. Di antara perkara yang membimbangkan kita ini, iaitulah di satu kumpulan yang disebut dengan nama zaman dulu dia panggil kumpulan Al-Khawarij. Kumpulan Khawarij ini iaitulah kumpulan yang mengambil ayat-ayat jihad, hadis-hadis tentang menentang orang kafir, kemudian dipasang tak kena pada tempat. Maka berlakulah sekarang ini bom di sana sini. Yang terbaru iaitulah yang kita nyatakan engkar kita, istingkar kita sangat-sangat, iaitulah yang berlaku pada Maghrib 29 Ramadan 1437 bersamaan dengan 4 hari bulan Julai 2016 di tepi Masjid Nabawi Syarif. Tuan-tuan bayangkan, di saat orang berbuka puasa, tiba-tiba datang seorang pergi ke kawasan polis yang mengawal Masjidil Haram. Kononnya dia nak berbuka puasa bersama dengan polis. Jadi orang baik-baik, orang berpuasa, mari nak makan, tak ada masalah apa-apa. Tetapi yang sebaliknya, apa yang telah berlaku, dia rupanya dibawa penuh di tubuh dia ni dengan bom, yang akhirnya dia letupkan dirinya, yang menyebabkan kematian 4 orang polis dan beberapa orang yang cedera parah dan cedera ringan. Ini suatu pemikiran yang dahsyat. Orang tak akan mati diri dia sendiri kecuali apabila dia ada satu kepahaman yang dalam kepala dia. Kerana itulah satu benda yang bahaya hari ini, satu pemikiran yang ditaja, nama dia kumpulan IS, kumpulan Daulah Islamiah. Dalam bahasa Arab dipanggil Daesh. Ini suatu kumpulan yang bahaya. Kalau tengok orang-orang muda yang bersemangat nak jihad, kita mengatakan hati-hati, kerana jihad itu ada dawabit, ada syarat, dan ada sifat-sifat ciri-ciri yang tertentu. Bukan semua orang boleh ijtihad jihad, maka berlakulah perkara yang tidak diingini. Karena itu saya rasa bimbang apabila kita bercakap tanpa tapisan, seperti menggunakan istilah kepada orang-orang bukan Islam dalam negara dengan nama kafir harbi. Kafir harbi ini satu kafir, sejenis kafir yang menentang Islam, yang Allah Ta'ala suruh kita bunuh dia di mana kita bertemu. Tapi penggunaan ini, walaupun dalam negara ini, dalam konteks demokrasi, tetapi perkataan tersebut boleh membawa salah faham yang menyebabkan orang akan bertindak gandas seperti yang ada hari ini. Kata di para ulama, zadut tini ballah, tanah telah menjadi selut. Apabila sudah ada bibit-bibit keganasan dalam negara ini sudah ada, tiba-tiba kita pula membawa satu fikrah bahawa ada dalam negara kita ini satu jenis kafir yang disebut dengan nama kafir harbi. Ini satu kepahaman yang patut diperingatkan. Para jemaah sekalian, balik kepada peristiwa bom di Madinah. Sebenarnya Nabi SAW yang diriwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qal al-Madinatu haramun ma baina airin ila Thawr. Madinah itu tanah haram di antara Bukit Air dengan Bukit Thawr. Jarak dia lebih kurang 15 km panjang. Faman ahdasa fiha hadatha.
Siapakah yang melakukannya dalamnya perkara-perkara yang tidak baik, awa muhdisan, atau melindungi orang yang buat tak baik, sama ada mereka ibadat yang tidak disyariat oleh Allah, ataupun kumpulan yang tidak baik, kumpulan-kumpulan peganas, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka ke atasnya laknat Allah Ta'ala para malaikat dan manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan, Allah Ta'ala tidak terima daripadanya pada hari kiamat amalan-amalan yang sunat ataupun yang wajib. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang kedudukan bumi Madinah. Tuan-tuan bayangkan, pengebom ini telah meletupkan diri. Satu, dia letup diri dia sendiri. Saya tak nak hukum dia. Kita bukan qadi, hakim yang menjatuhkan hukum. Kemudian berlaku di bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dalam plan yang ditunjuk, jarak di antara tempat letupan pembunuhan itu dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 300 meter. Yang kedua, berlaku di waktu saat orang berbuka puasa. Artinya orang yang dibom itu semuanya orang Islam yang sedang berpuasa, yang sedang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Berlaku di saat maghrib, mungkin orang itu sudah bersedia untuk salat maghrib, tiba-tiba bom berlaku diletupkan pada saat itu. Maka inilah satu jenayah yang berlaku. Kita seluruh umat Islam istingkar, mengingkari, membantah, mengutuk, mengecam perbuatan yang tidak beradab, yang sungguh ganas ini, yang tidak mari daripada ajaran Islam. Maka kita mengatakan ajaran ini cukup berat. Jadi para jemaah sekalian, kita berhati-hati dengan hadis-hadis, dia panggil hadisul fitan, hadis yang menyebut tentang fitnah akhir zaman. Ada orang yang melampau, ambil hadis ini dipasang, tak tahu kalau maka berlakulah bom sana sini. Ada satu kumpulan lagi pula, dia panggil melampau belah kiri pula. Dia pergi ambil hadis-hadis akhir zaman yang Nabi kita suruh duduk di bukit, bawa kambing-kambing duduk celah bukit. Dia kata aku tak mau campur dengan orang lagi nak duduk dalam bukit. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita duduk dalam bukit, kita nak buat apa? Kita duduk di bandar, alhamdulillah masjid makmur, boleh solat. Boleh solat. Di masjid ada kuliah, ada pengajian, ada tazkirah, setiap pagi, petang, malam ada kuliah. Habis duduk dalam masjid, duduk dalam bukit, kita duduk usrah 2-3 kerak puak kita yang masing-masing membawa Islam mengikut kepahamannya sendiri, maka bertambah banyak lagi kerusakan di atas dunia ini. Saya mengatakan tidak perlu meninggalkan masjid umat Islam, kerana masjid kita masih makmur, masjid kita masih lagi ada orang yang melakukan salat, ada lagi tazkirah-tazkirah yang boleh disampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hari raya yang dihormati dan dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah ini saya mengatakan, sekali lagi kita peringatkan kepada ibu, bapa dan juga suami, supaya menjaga anak-anak kita dari sudut pergaulan, dari sudut pakaian dan dari sudut penampilan. Kita jangan kata iman dalam hati di sini. Pakailah nak pakai apa? Pakai mini skirt ke, pakai seluar pendek ke, pakai baju tak ikut saiz ke? Islam dalam hati. Kita mengatakan itu Islam Murji'ah nama dia. Satu kumpulan ajaran sesat zaman dulu, nama dia kumpulan Murji'ah, iaitulah kumpulan yang mendakwa mereka ini hanya cukup dengan kita kata kita beriman, tak apa tak beramal ibadat. Kita mengatakan itu tidak. Jadi kita mazhab Ahlussunnah ini iaitulah mazhab mesti dikembar 3, kata dengan mulut, tasdik dengan hati dan beramal dengan anggota. Maka didiklah anak-anak kita dengan baik, dan kita ambillah peluang yang besar di saat di zaman kita ini, zaman dia panggil zaman ledakan internet, ledakan maklumat, sehingga manusia tak tahu kat mana ke hulu ataupun ke hilir. Yang ahli agama duk sebar cerita-cerita agama, mari hadis ni baca, sebar ke sana sini. Kelebihan beribadat malam raya lah, kelebihan tarawih. Ini kira duk sebar je, dia tak tahu sahih tak sahih. Sehingga ada satu kempen yang dibuat, hari raya tanpa gadget. Saya menyokong kempen ini, tapi memang satu kempen yang suka nak buat. Dia kata bila kita pergi rumah nenek, nenek kena sediakan satu kotak tabung. Bila sampai di sini, semua dia punya alat-alat mainan letak dalam tu, tutup.
2 jam yang pertama bercakap dengan mulut, bercakap dengan mata, dengan lidah, kita tengok buat apa yang kita nak buat. Bila habis semua, barulah masing-masing ambil alat dia, bolehlah nak update, nak bercakap dengan siapa atas dunia ini. Kalau tidak, subhanallah, mari kumpul ramai-ramai berjanji, kita balik rumah nenek pada pukul sekian-sekian. Bila balik tak sampai 2 minit bercakap, akhirnya senyap, masing-masing membawa diri hilang di alam maya entah di mana. Maka inilah dunia cyber yang cukup mencemaskan kita pada hari ini. Kita mengatakan alat yang ada ini boleh serampan 2 mata, boleh ambil kebaikan, dia ambil tak baik. Orang tak baik duk sebar benda-benda yang tidak baik, orang yang baik dia akan sebar benda-benda yang baik. Maka pada hari raya yang mulia ini, kita damaikanlah di antara kita, kita rapatkan ukhuwah kita, rapatkan silaturrahim di antara sama-sama kita, supaya kita mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari mana-mana hari, banyakkanlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina, waj'al ghadana khairan min yawmina, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha, wa khaira a'malina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawman alqaq ya rabbal alamin. Allahumma ufil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.